Lima A yang pertama, mengapa mereka dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Yang ni awak kena alert. Soalan dia minta kenapa dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah. Okay. Kalau dia tanya maksud definisi jahil tu, barulah awak cakap tidak berpengetahuan, bodoh ataupun yang perkataan yang semua maksud lah. Tapi sekarang ni dia cakap kenapa dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah. Okay, soalan yang jawapan yang pertama, tidak menyembah Allah. Kat sini awak kena ingat keyword untuk soalan 5A ni, keyword fakta adalah berkaitan dengan kepercayaan sosial. Ya, sosial sama ada dari segi kelakuan ataupun dari segi agama lah. Tidak menyembah Allah, menyembah berhala, mengamalkan animisme, kehidupan kecil-kecil, ketiadaan Nabi dan Rasul serta kitab suci, akhlak rendah, kejam, angkuh dan degil, tidak menerima kebenaran, tidak mengikut ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Okay, itu maksudnya tadi macam cikgu sebut tadi. Maksudnya awak kena ingat lebih kepada kepercayaan untuk soalan 5A. Okay, kita pergi soalan 5B. Terangkan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. Ingat soalan trial sebelum ni kita ada bincang berkaitan dengan ciri-ciri monumen Tamadun Cina, ciri-ciri monumen Mesir Purba. So kat sini ciri-ciri bermaksud apa yang kita nampak. Okay, kalau ciri-ciri masyarakat, yang pertama kita lihat tidak bermoral, berjudi, berzina, minum arak. Ya, lelaki yang minum arak sehingga mabuk dianggap sempurna. Dan lepas tu juga kita tengok kedudukan wanita. Kedudukan wanita dipandang rendah, tidak berhak mewarisi harta pusaka, tinggalan ibu bapa, bayi perempuan ditanam hidup-hidup, menganggap anak perempuan menjatuhkan maruah keluarga. KF3, perkahwinan. Tiada peraturan khusus seorang lelaki boleh berkahwin dengan sebuah peramai perempuan dan sesiapa yang disukai. Aktiviti perdagangan berasaskan riba, melakukan penindasan, pedagang mementingkan keuntungan dan kekayaan. F5, merompak, merampas barangan daripada kafilah, merupakan punca pencarian, kewajipan setiap individu dalam setiap kabilah. F6, eksploitasi golongan berada terhadap golongan miskin. F7, kepercayaan agama, yang diulang balik, watani, samawi, mencampur aduk ajaran agama Hanif dengan amalan tradisi Arab Jahiliah, animisme, mengamalkan sistem kabilah, ya, berasaskan kelompok lah, ahli terdiri daripada suku tertentu, tinggal dalam sebuah kawasan. Lepas tu kita tengok pelantikan syekh, semangat asabiah. Okay, so kat sini plus kita lihat untuk ciri-ciri masyarakat ni daripada 3 aspek, politik, ekonomi dengan sosial. Tidak bermoral tadi F1 adalah daripada aspek sosial, kedudukan wanita aspek sosial, perkahwinan pun sosial, aktiviti perniagaan ekonomi, merompak dan merampas barangan sosial sebab jenayah, eksploitasi golongan berada terhadap golongan miskin ni politik, kepercayaan agama sosial, mengamalkan sistem kabilah politik, pelantikan syekh politik, semangat asabiah sosial. Okay. Untuk soalan 5B, kat situ kita tengok selesai. Okay. Terus kita pergi soalan 5C. Okay, kalau rasa cikgu laju, bagi tahu cikgu akan store. Okay. So soalan yang seterusnya 5C, huraikan kesan sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahiliah. Okey, sekarang ni kita tengok dia cikgu highlightkan dekat skema jawapan ni kesan ataupun impak sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahiliah. So kat situ kita tengok balik amalan jahiliah macam merendahkan kedudukan wanita. Apa kesan dia kepada negara? Okey, bila masyarakat mengamalkan sikap yang ada seperti masyarakat jahiliah. Okay, contoh kita cakap perbuatan merendahkan kedudukan wanita menyebabkan berlakunya kepincangan dalam keluarga. Kepincangan dalam keluarga tu maksudnya tidak menghormati golongan wanita, terutamanya ibu lah. Okay. Dan lain, kita ambil contoh macam semangat asabiah. Semangat asabiah adalah semangat kesukuan. So kat sini, sekiranya negara kita masih lagi amalkan semangat kesukuan, maksudnya kesan dia akan menyebabkan berlakunya perpecahan antara kaum ataupun konflik antara kaum lah. Okay.
Lepas tu yang boleh masukkan dengan kesan sekiranya masyarakat jahiliah mengamalkan amalan jahilah. Masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahilah. So dekat sini, cikgu bagi tadi adalah fakta. Bila dia cakap perkataan huraikan, maksudnya dia fakta, huraian, contoh dengan inference. Tapi minimal 3 penggal lah. Okay. Biasa untuk soalan 6 atau 8 markah, untuk kata soal huraikan, perlukan fakta 4 perkara tadi dalam satu renggan. Okay, ada masalah untuk soalan 5? Tak ada, okey. Okay, seterusnya kita pergi. Okay, good. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 6. Soalan 6A. Berdasarkan jadual di atas, terangkan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Okay, kat sini, perhatikan betul-betul bila soalan bagi pembayang sama ada gambar rajah, jadual ataupun gambar sesuatu peristiwa. Okay, biasanya soalan pertama dan soalan kedua bagi setiap set soalan, jawapan mesti berkait dengan pembayang. Untuk soalan nombor 6, apa yang cikgu masukkan dengan dikaitkan dengan pembayang, kita tengok pada skema. Dia mulakan dengan teori dan bukti Islam datang daripada tanah Arab. So dekat situ dia dah sebut John Crawford. John Crawford tu sebenarnya dah tulis dalam jadual pada soalan bahagian B kan. So kalau awak buat pengulangan pun kat situ awak dapat markah. Dan awak kena ingat satu ciri yang sama bagi ketiga-tiga teori ini adalah persamaan dia adalah aktiviti perdagangan. Okay. Dan kita nampak kejap lagi, Arab dengan Cina ni mempunyai persamaan yang agak rapat di mana dia menyentuh kepada dua lokasi yang sama iaitu Canton dan Amoy. Alright, kita terus dengan teori dan bukti Islam datang daripada tanah Arab. Okay. Kalau awak pilih soalan ni, saya mark jawapan awak. Okay. Yang pertama, John Crawford, Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti para pedagang. Yang kedua, beliau menggunakan bukti catatan Cina yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan dan penempatan di Canton atau Amoy sejak tahun 300 Masihi. Yang ketiga, pedagang Arab yang berdagang ke China telah singgah di pelabuhan utama di Asia Tenggara, terutamanya pelabuhan di Selat Melaka. F4, tempat menunggu perubahan angin monsun untuk ke China. F5, membina perkampungan. F6, menjadi tapak untuk berdagang, berfungsi sebagai tempat mengumpul barang jualan, tempat membeli barang-barang mewah yang datang dari China dan India. F7, berkahwin dengan wanita tempatan. F8, pedagang berbincang serta berinteraksi dengan pedagang tempatan dan Asia Tenggara tentang kepercayaan dan agama. F9, kehidupan serta nilai Islam yang murni yang diperlihatkan oleh para pendakwah serta pedagang Islam menarik minat orang tempatan untuk mendalami agama Islam. F10, kejujuran pedagang Islam. F11, menarik minat masyarakat dan pedagang tempatan kepada Islam. F12, perkampungan Islam bernama Tashih di Sumatera Utara. Okay, seterusnya F13, menunjukkan agama Islam telah bertapak di Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masihi. Okay, F14 ni, dia ulang balik perkataan ataupun nama pengemuka teori. Okay, so dekat sini kalau awak ulang balik kelima-lima tu pengemuka teori dan kaitkan dengan teori daripada Arab, so dekat situ dapat 5 markah. Okay, 5 markah. Dan tadi cikgu sebut kalau setiap daripada teori tu awak sebut aktiviti perdagangan, 5 dah tambah 3 kat situ dah complete dapat full mark. Okay. Seterusnya cikgu nak awak tengok teori. Kadang-kadang soalan ni kalau keluar soalan macam 6A ni tak ada masalah lah. 6A ni kita tengok dia dah lebih daripada apa yang diminta. Kita bagi tadi dah lebih daripada apa yang diminta. Tapi misalnya kalau soalan tu dia khususkan spesifik, dia nak awak terangkan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara daripada semenanjung tanah Arab. Yang ni awak kena ingat, yang pertama persamaan dia tadi aktiviti perdagangan, siapa pengemuka teori, yang kedua, dan yang ketiga apa bukti dia. Bukti ni kita tengok kalau Islam datang daripada tanah Arab, yang pertama tulisan Jawi, lepas tu adat resam, F16 tulisan Jawi, F17 adat resam dan kebudayaan orang Melayu banyak dipengaruhi oleh budaya Arab. Okay, F18 seperti Dabus dan Tarian Zapin. Okay, F19 macam kita cakap, kebanyakan karya tempatan menceritakan bahawa keislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syekh dari semenanjung tanah Arab. Dan F20 hikayat Raja Pasai yang menceritakan pengislaman Raja Pasai iaitu Merah Sulu oleh Syekh Ismail.
So kat sini, kalau awak boleh ingat bukti, kena alert. Kalau bukti teori Islam datang daripada Arab, maksudnya mesti berkait dengan karya dan muzik dan juga tulisan sistem pendidikan. Okay, manakala teori dari dan bukti Islam datang daripada Cina, yang ni tadi cikgu sebut persamaan antara Cina dengan Arab, lokasi yang sama iaitu di Canton dan Amoy. Cuma tarikh berbeza lah. Sebab awak tengok pada F24 tu, SQ Fatimi pula memberikan bukti bahawa berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy ke Asia Tenggara pada tahun 876 Masihi. Okay. Sekarang ni kenapa berlaku tarikh yang berbeza? Sebab pedagang-pedagang Islam yang bertapak dekat Canton dan Amoy ni telah melarikan diri atau berpindah ke kawasan yang berdekatan sebab berlakunya satu peristiwa pergaduhan antara pedagang Islam dengan orang tempatan yang menyebabkan orang tempatan mengusir pedagang-pedagang Arab yang berada dekat Canton dan Amoy. Dan diorang pula bila bergerak meninggalkan Amoy dan sampailah ke pantai timur bahagian semenanjung Tanah Melayu, dan ini dibuktikan dengan penemuan batu berserat Terengganu di Kuala Sungai Tersat, Kuala Borang Terengganu. Lepas tu kita tengok unsur seni bina masjid di China ada persamaan dengan masjid di Kelantan, Melaka dan Pulau Jawa. Okay. Di mana diorang tidak menggunakan kubah sebagai struktur utama masjid. Okay, lepas tu kita tengok pula, cikgu teruskan dengan teori dan bukti Islam datang daripada India. Teori dan bukti Islam datang daripada India ni, dia berbeza sikit dengan Cina dengan India dan Cina dengan Arab. Sebab bukti dia adalah terdapat batu mama pada batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Gresik. Okay, ini cikgu ada terangkan dalam kelas. Kalau batu nisan daripada Arab, dia tidak mempunyai ukiran. Okay, dia sekadar tanda saja bahawa itu adalah kubur. Dia tak perlukan ukiran, sebarang ukiran seperti batu nisan yang terdapat di India. Okay, selesai untuk 6A. Kita pergi kepada soalan 6B. Soalan 6B, kesenian Islam telah mempengaruhi masyarakat di Asia Tenggara, khususnya dalam aspek seni had, seni bina dan seni ukir. So dekat sini soalan yang kita tengok jumlah markah dia adalah 8. Maksudnya awak kena bagikan nerangan kepada 3 perkara, seni had, seni bina dan seni ukir. Okay, kita tengok dia mula dengan seni had. Okay, seni had dikenal pasti pada batu nisan dan ukiran kayu. Kalau awak terangkan balik penggunaan tulisan Jawi itu pun sebenarnya dah dapat markah, mengandungi ayat Al-Quran dan hukum. Lepas tu kita tengok pula F9, permukaan dilukis dengan pola hiasan daun yang mempunyai persamaan dengan hiasan perpaduan dipasi. Okay. Dan seni had diukir pada bilah mata keris. Kat situ awak dah terangkan saja seni had tu pun dah dapat lebih kurang 4 markah kat situ. Okay. So, sebenarnya cikgu pergi kepada F15. F15 kita akan masuk kepada seni ukiran. Seni ukiran, dia teruskan dengan F16. Unsur seni kaligrafi ini mengambil contoh huruf Arab, ayat Al-Quran dan tulisan Jawi. Terdapat juga unsur seni yang dicantumkan dengan unsur tumbuhan. Okay. Kebetulan dengan soalan ni, dia berbeza. Ingat, bila Islam datang saja, motif untuk ukiran telah berubah. Daripada motif ukuran makhluk hidup semasa kedatangan agama Hindu kepada motif yang memfokuskan tumbuhan ataupun abstrak selepas kedatangan Islam. Okey, seterusnya F18. Unsur had boleh dilihat pada bangunan masjid, surau dan rumah kediaman. Rangkaian kalimah syahadah dijadikan hiasan utama. Okey, seterusnya kita pergi kepada F20 iaitu seni bina. Pengaruh seni bina Islam dapat dilihat pada bentuk bangunan masjid, kubah, mimbar dan menara azan. Contohnya Masjid Ubaidiyah di Kuala Kangsar dan Masjid Brunei. Okay, itu yang kita tengok bila soalan diminta. Pengaruh terhadap seni had, seni bina dan seni ukir. Okay. Maksudnya kat situ, kalau awak tengok pada jawapan ni, fakta ni sebenarnya ada yang betul-betul fakta, ada huraian kepada fakta dan ada contoh. Okey, soalan 6C. Okey, soalan 6C kita bincang sikit. Jelaskan cabaran dalam mengekalkan warisan seni tradisional pada hari ini. Apa cabaran? Cabaran ni sama maksud dengan? Kesukaran, halangan.
kesukaran, halangan. Lain? Halangan. Ya, halangan lagi. Cabaran. 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 Cabaran pada soalan. Lagi? Lali, siapa Lis? Masalah ke masalah? Okey, masalah. Good. Tambahkan pada jawapan awak tu supaya nanti alert kalau soalan ni masuk dalam exam. Okey, so sekarang ni kita tengok cabaran nak kekalkan warisan seni tradisional. Apa salah satu cabaran dia? Kurangnya minat daripada generasi muda. Boleh? Kurangnya minat terhadap daripada generasi muda. Selain daripada tu? Hilangnya orang yang berilmu tentang seni tradisional. Okey, boleh. Kurangnya kepakaran terhadap seni tradisional. Apa lagi masalah bila nak buat nak kekalkan warisan tradisional? Seni ukir. Kurang pendedahan kepada generasi muda. Kurangnya pendedahan. Itu kalau kita cakap faktor kenapa warisan seni tradisional ni semakin kurang diminati oleh generasi muda. Okay, kalau faktor lah. Tapi sekarang ni dia cakap apa masalah nak kekalkan warisan seni tradisional. Cikgu, Okey, kita tengok. Ya. kalau penggunaan teknologi yang semakin maju? Penggunaan teknologi, okey boleh. Penggunaan teknologi yang semakin maju. Okay, kita tengok kalau warisan seni tradisional ni, terutamanya ukiran, dia pakai bahan apa? Kayu. Okay, so kat situ, okay, apa masalah berkaitan dengan kayu ni? Pokok. Okay, ketidaktahanan bahan terhadap cuaca ataupun sebenarnya yang lagi sesuai kos untuk pemeliharaan yang sangat tinggi. Memanglah pokok kayu tu lebih pokok lah. Okay. Kos pemeliharaan terhadap warisan tu yang sangat tinggi. Sebab nak kena cari kayu yang, kalau kita tengok bangunan-bangunan lama ni biasanya dia pakai kayu belian yang payah nak jumpa sekarang. So kat situ kos dia sangat tinggi lah. Okay, tu salah satu masalah untuk kekalkan warisan seni. Okay, yang lain kita mungkin boleh cakap, apa lagi kesan yang lain? Masalah yang lain dalam nak kekalkan warisan seni tradisional. Kalau macam tanggapan masyarakat yang menganggap seni tradisional sebagai ketinggalan zaman, boleh ke? Boleh. Stigma atau tanggapan masyarakat terhadap seni tradisional yang ketinggalan zaman, boleh? Nak kekalkan, macam tadi, jawapan yang awak bagi tadi, nak kekalkan kena ada kepakaran. So dekat sini, kepakaran tu kemungkinan pakar-pakar tu dah lama yang tak ada ataupun tidak ada kajian dan kurangnya kajian dan pendidikan terhadap seni tradisional. Itu pun boleh jadi juga sebagai cabaran. Ilmu dia. Okay, boleh? Boleh. Okay. Kelas, untuk soalan macam ni, walaupun tadi kata soal dia jelaskan, kita boleh jawab sama ada fakta, huraian, contoh dan inference ataupun fakta sahaja. Okay? Jangan, yang cikgu cakap sebelum ni, kena faham kalau kata soal tu dia minta fakta, huraian, contoh, inference, itu kalau awak boleh buat baik, lebih baik. Tapi kalau tak boleh bentuk fakta, huraian, contoh, inference, tak ada masalah. Awak listkan saja fakta. Okay, kita pergi kepada soalan yang berikutnya, soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7.
jelaskan pemilikan dan penggunaan tanah pribumi sebelum kedatangan British. Okay, so kat sini, kalau ini keluar pada bahagian B, tak ingat fakta, tak perlu ambil lah. Tapi sebab soalan ni kita dah bincang, kalau misalnya dia masuk juga dan awak hafal, awak boleh jawab untuk soalan ni. Okay, kalau bahagian A memang kena jawab, memang kena jawab semua sekali lah. Okay, cuma kita bincang untuk hari ni, 7A. Jelaskan pemilikan dan penggunaan tanah pribumi sebelum kedatangan British. Okay, ini sebelum. F1, hal berkaitan pemilikan dan penggunaan tanah tidak menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat Melayu sebab dia orang tak peduli pun tanah tu milik siapa. Dia orang akan teroka. Okay. F2, kerana wujud kawasan tanah yang luas dan keberatan penduduk yang rendah. Keberatan penduduk yang rendah ni maksudnya jumlah penduduk di satu kawasan tu sangat kecil. F3, segala hal yang berkaitan dengan ekonomi yang mahu diusahakan mesti mendapat kebenaran pembesar Melayu. Ni ingat cikgu dah terangkan dalam kelas pagi, orang pemerintah dengan diperintah diikat dengan sistem serah dan kerah. Sistem kerah, pembesar akan kerah anak buah untuk kerjakan tanah. Serah, hasil usaha tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah dan pemerintah akan bagi kepada sultan sebagai timbal balas. Okay. F4, kebenaran yang sama juga mesti diperoleh oleh mana-mana golongan yang mahu usahakan suatu bidang tanah. F5, tanah merupakan tunggak kuasa dan politik orang Melayu. F6, menurut undang-undang adat, tanah menjadi hak milik seseorang yang meneroka dan mengerjakan tanah tersebut. F7, tanah boleh diwarisi oleh generasi kemudian. Okay. Ini pemilikan dan penggunaan tanah pribumi sebelum kedatangan British. Maksudnya semasa zaman pemerintahan tradisional Melayu. Okay. F7B, kita lihat mengapa British memperkenalkan enactment Tanah Padi 1917. Okay, yang pertama, British mahu kekalkan orang Melayu sebagai golongan petani dalam kerangka ekonomi penjajah. Ingat, ekonomi British, sistem ekonomi yang ada di Tanah Melayu semasa penjajahan British adalah sistem diri ekonomi. Ekonomi komersial dengan ekonomi sara diri. F2, enactment ini melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi. F3, untuk mengurangkan jumlah penyertaan kebun kecil getah, terutamanya di kalangan orang Melayu dalam sektor getah. F4, premium tanaman baru untuk getah juga dinaikkan. Premium ni maksudnya pembayaran. F5, pembukaan tanah baru untuk penanaman getah pada tahun 1930-an juga dilarang sama sekali oleh British. F6, British mengamalkan dasar rancangan Sekatan Stevenson 1922-1928 apabila harga getah dunia merosot kerana untuk menjaga kepentingan pengusaha ladang getah. Sebab ingat, dia bergantung kepada teori permintaan. Harga bergantung kepada teori permintaan. Permintaan meningkat terhadap suatu barang menyebabkan harga bagi satu barang itu pun meningkat. Tapi kalau permintaan berkurang, harga untuk suatu barang itu akan menurun. F7, 1934 sekali lagi kebun kecil getah yang terdiri daripada orang Melayu diberi kuota rendah dan ditekan kerana dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang. Okay, sebab kita lihat kalau sebenarnya British ni tak nak orang Melayu meningkatkan taraf hidup dengan terlibat dalam tanaman komersial. Alright, soalan seterusnya 7C. Apakah rasional? Rasional ni perkataan yang semua masuk dia, apakah alasan yang wajar British kekalkan pribumi dalam ekonomi tradisional? Ingat, ekonomi tradisional adalah ekonomi sara diri. So atas alasan apa yang awak rasa? Tengok kata soal dulu, apa alasan yang wajar British kekalkan pribumi dalam ekonomi sara diri? Kelas? Apa nama mengelakkan masyarakat Melayu daripada maju. Boleh, mengelakkan masyarakat Melayu daripada maju. Apa? Betul. Masyarakat Melayu terlibat lah. Apa ni? Tak clear lah Kimi. Masyarakat Melayu biasa dengan kerja-kerja tradisional lah. Okey. Masyarakat Melayu dah biasa dengan kerja-kerja
pertanian, tu tak menjawab soalan sebab kalau soalan tu tanya kenapa peribumi memilih untuk kekal dengan pertanian, boleh jawapan macam tadi. Tapi soalan ni cakap kenapa British yang kekalkan peribumi dalam ekonomi tradisional. Okay. Okay, ada yang lain? Mungkin sebab British nak menguasai sumber ekonomi yang lain. Boleh. British mengutamakan ataupun menguasai ekonomi dan bagi mengelak orang tempatan daripada bangkit memajukan ekonomi tempatan. Okay, lain? Okay, satu lagi kita tengok ekonomi komersial ni dia berkaitan dengan pertanian kan? Okay, bila berkaitan dengan pertanian, maksudnya apa peranan pertanian kepada negara? Sumber makanan. Sumber makanan. Okey, kat situ alasan dia untuk mengelakkan bekalan makanan untuk bekalan makanan negara daripada terjejas. Okey, itu salah satu jawapan lah. Okey, ada yang lain? Jimatkan kos menjamin kualiti berat cikgu. Menjimatkan kos? Menjamin kualiti berat apa. Menjamin kualiti. Tak boleh sebab kalau menjamin kualiti, dia kena buat penyelidikan dengan pembangunan. Tapi British tak bagi sebarang sumbangan pun, tak terlibat langsung. Tak bagi sebarang dana kepada penduduk tempatan, kepada orang tempatan untuk majukan lagi aktiviti pertanian. Dia kekalkan ni. Kalau menjimatkan kos tu buruh kan cikgu? Buruh? Ha. Dia tak, kita tak boleh cakap menjimatkan kos sebab British yang dimasukkan dengan mengekalkan peribumi ni, maksudnya British hanya perkenalkan akta-akta je, bukan British bagi dana. Kalau macam contoh sekarang kan, Kedah kerajaan tak bagi tukar sawah padi tu kepada aktiviti tanaman yang lain. Tapi kerajaan bagi pelbagai bentuk bantuan yang lain kepada kerajaan negeri Kedah untuk elakkan kerajaan negeri Kedah tukar kawasan pertanian kepada kawasan industri. Okay, tapi zaman British tak. Zaman British dia hanya kuat-kuasa undang-undang je. Dia tak bagi bantuan. Sebab tu kalau jawapan yang menjimatkan kos tu tak terima lah. Okay. Ada lain? Ya kalau memastikan peribumi tidak terlibat dengan ekonomi komersial tu sama dengan mengelakkan masyarakat daripada maju Tu jawapan yang lain. Dua jawapan yang lain. Boleh? Kalau kita cakap mengelakkan orang Melayu daripada terlibat dengan ekonomi komersial. Okay, kalau awak tengok pada skema ni, aras 4, 7 hingga 8 markah penuh. Pengetahuan, pemahaman sangat jelas, bukti, contoh yang sangat sesuai, membuat inference yang tepat, jawapan sangat mendalam dan terperinci, pengolahan sangat menarik, menunjukkan kematangan. Okay, ini kalau awak pilih jawab secara rubrik lah. Tapi kalau tengok pada bawah ni, dibenarkan secara analytical atau rubrik holistik. Sama ada awak nak bagi fakta pun tak ada masalah ataupun nak secara rubrik. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan 8A. Okay, soalan 8A dia bagi gambar kan. Gambar yang menunjukkan pergerakan penjajah sama ada British, Portugal, Sepanyol dan yang lain-lain. Okay, kita tengok soalan 8A dulu. Kalau soalan 8A, macam kita bincang rasanya sebelum ni, imperialisme, ingat definisi imperialisme. Cuba tengok pada F1, F2 dengan F1, F2 lah. Itu cikgu cakap definisi dia bergantung daripada perkataan dasar iaitu imperial ataupun emperor. Okay, yang ni dasar sebuah negara meluaskan pengaruh dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu.
F3 dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Kat situ kalau awak bagi definisi yang kita bincang itu baru dapat 3. So kat situ bila jawab soalan 4 markah, just ingat saja buat penambahan contoh imperialis. Okay? Sama ada Portugal, Sepanyol, Belanda, Britain dan Amerika Syarikat untuk memenuhi 4 markah. Yang 4 ni 5, 6, F4, F5, F6 kalau awak ingat tak ada masalah. Cuma yang cikgu highlightkan ni adalah kaedah-kaedah yang selalu kita bincang dalam kelas untuk membentuk markah maksimum. Okey, soalan 8B. Terangkan sebab negara di Asia Tenggara dijajah oleh kuasa barat. Dalam kata lain, soalan ni adalah faktor-faktor imperialisme di Asia Tenggara. Okey, F1, kedudukan strategik, laluan perdagangan timur barat, Selat Melaka, Laut Cina Selatan. F2, tanah yang subur sesuai untuk tanaman dagangan. F3, kekayaan bahan mentah seperti biji timah, kayu jati, kelapa dan tebu. F4, revolusi industri, sektor perkelangan meningkat, hasil perkelangan dikeluarkan secara besar-besaran. Kuasa barat memerlukan bahan mentah, mereka juga perlukan pasaran yang luas. F5, perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan, kapal wap, terusan Suez, telegraf. F6, persaingan kuasa barat. F7, slogan kuasa barat. Untuk soalan 8B ni awak ingat balik goal, glory dengan gospel. Huraikan mana-mana faktor yang berkaitan dengan Asia Tenggara. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 8C. Soalan 8C, berdasarkan pengetahuan sejarah, bagaimanakah bentuk imperialisme pada zaman moden? Okay, kalau awak highlightkan tengok pada kenyataan, pembayang pada 8C dia cakap, imperialisme kini bukan secara langsung, tapi imperialisme masih wujud dan menguasai masyarakat dalam pelbagai bentuk sama ada politik, ekonomi, sosial serta mempengaruhi akal fikiran seorang. So kat sini ada 4 benda. Politik, ekonomi, sosial dan akal fikiran. Okay. Maksudnya macam mana bentuk penjajahan daripada 4 aspek ni. Okay. Yang pertama kita tengok F1, amalan sekularisme. Sekularisme ni pada pemikiran. Okay. Mengasingkan agama dalam kehidupan. F2, budaya luar yang merosakkan budaya tempatan, sosial. F3, campur tangan luar dalam politik negara, politik. F4, amalan individualistik yang merosakkan nilai keluarga, sosial. F5, syarikat asing menguasai ekonomi. F6, bantuan kewangan, ekonomi. F7, globalisasi, ekonomi. F8, muzik yang melalaikan, sosial. F9, penjajahan minda pemikiran, akal fikiran. F10, ilmu yang berkiblatkan kuasa besar. Okay, itu adalah pemikiran lah. Okay, so kat sini, ingat, kita tengok soalan ni, faham soalan ni yang dia minta penjajahan bentuk moden. Okay, seterusnya, kita pergi kepada soalan 9. Jelaskan usaha CLC dalam mengadakan Perkataan Murni sehingga terbentuknya Parti Perikatan di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kalau sebelum ni cikgu cakap soalan pertama dengan kedua ada kaitan dengan rajah ataupun pembayang yang dibagi pada awal soalan. Tapi ini awak kena alert betul-betul. Kadang-kadang soalan macam soalan 9A ni dia trik sikit sebab dia cakap usaha, okey, usaha macam langkah-langkah CLC dalam mengadakan Perkataan Murni sehingga terbentuknya Parti Perikatan. So dekat situ, kalau pada gambar rajah soalan, hanya sentuh kepada perkara yang pertama saja, Perkataan Murni. Dia tak sentuh Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, tak sentuh juga Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okay. So dekat sini kita tengok skema, diterangkan CLC, dianggotai pada awalnya oleh kaum Melayu dan Cina. F2, orang Melayu bernaung di bawah UMNO, dikuasai oleh Datuk On. Orang Cina bernaung di bawah MCA yang dikuasai oleh Tan Cheng Lock. F4, CLC kemudiannya dikuasai 6 pemimpin Melayu, 6 Cina, seorang India, seorang Sri Lanka, seorang Serani dan seorang Eropah. Okey. F5, penubuhan CLC sebagai titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, cikgu jam terus ke F8. Perkara-perkara yang penting, Datuk On menganggap perpaduan kaum patut menjadi asas kemerdekaan negara.
Okay, F10, Rida bertujuan memajukan ekonomi dan pendidikan. F11, masyarakat luar bandar kaum Melayu. Sebenarnya dalam satu ayat. So sebab tu cikgu cakap sebelum ni, kalau soalan nak jawab soalan bahagian B untuk pusingan pertama, kita ikut jumlah markah. Kadang-kadang dalam satu ayat tu dia membawa kepada 2 atau 3 markah. Okay. Seterusnya kita lihat kerakyatan negeri 1951 diberikan kepada imigran. F13, pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai. F14, cadangan pembukaan kalian UMNO oleh Dato' On. 15, Dato' On tinggalkan UMNO dan tubuhkan IMP. Ingat, IMP stand for Independent Malaya Party. F16, IMP gagal mendapat sambutan kaum Cina, India dan kaum lain. Dan perkara yang penting pada F17 ni, persidangan kebangsaan bagi mewujudkan kerjasama politik. F18, konvensyen kebangsaan dianjurkan oleh Tunku Abdul Rahman. Dan F19 menjadi asas pembentukan parti perikatan. So dekat sini, kalau awak ulang balik pada soalan, cakap terbentuknya parti perikatan, itu pun sebenarnya dah memenuhi jawapan pada skema F19. Okay, seterusnya kita pergi soalan 9B. Okay, kelas, cuba ingat, tu cikgu ada terangkan dengan awak. Kalau soalan perbandingan, itu cikgu bagi contoh perbandingan sistem pemerintahan Kesultanan Melaka dengan Malaysia sekarang. Yang kalau pada bahagian A, satu perbandingan dapat membawa kepada 2 markah. Tapi ini pada soalan 9B, soalan bahagian D. So dekat situ kita tengok untuk 9B, dia terbahagi kepada beberapa ciri. Wilayah pengaruh, lambang-lambang, kedaulatan, kerajaan, keunggulan undang-undang dan rakyat. Okay, kat situ ada lebih kurang 6 ciri. Dan kita tengok setiap satu ciri-ciri itu dia akan terangkan satu ciri berkaitan dengan Kesultanan Melaka dan Persekutuan Tanah Melayu 1927. Dia buat perbandingan. Okay? Sebab soalan ni membawa maksud apa ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1997 yang sama dengan Kesultanan Melaka. Okay? Tengok wilayah pengaruh. Okay, yang kedua lambang-lambang. Yang ketiga kedaulatan. Ingat, kedaulatan ni macam kebebasan sesebuah negara dalam menentukan dasar pentadbiran dia sendiri. Itu dimaksudkan dengan kedaulatan. Maksudnya negara tu, dalam kata lain negara tu merdeka lah. Okay, yang seterusnya adalah kerajaan, pihak yang mentadbir. Yang kelima, keunggulan undang-undang. Okay, ini mudah sebab kita tengok Melaka, awak ingat Hukum Kawalan Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Persekutuan Tanah Melayu, ingat Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997. Manakala negeri, ada Undang-Undang Tubuh Negeri. Okay, next, rakyat. Kalau Kesultanan Melaka, penduduk satu wilayah dan wilayah terikat dengan Undang-Undang F12. Konsep rakyat juga tidak terikat dengan undang-undang, mempunyai hak dan suara, namun terikat dengan perlembagaan negara. Okay, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan soalan 9B. Okay, kita pergi kepada soalan kebat untuk soalan 9C. Okay, soalan 9C ni, kenapa dekat sini tak ada skema, dia hanya bagi macam perkara yang dikehendaki untuk soalan 9C. Okay, sebab ini adalah soalan kebat terbuka. Okay, so kat sini awak tengok pada statement bayang untuk 9C, dia cakap, cikgu bacakan daripada ayat, bukan 31 Ogos semata-mata, tapi kita harus lihat sejarahnya bagaimana kita memperoleh merdeka. Melalui ini kita dapat menyatukan semua bangsa dan agama supaya hidup aman dan harmoni. So dekat sini, sebenarnya soalan ni kita tengok pada C, dia cakap, berdasarkan titah Yang di-Pertuan Agong, bagaimanakah penghayatan sejarah kemerdekaan negara mampu mencapai matlamat tersebut. Maksudnya bila kata soal bagaimanakah, dia minta kaedah ataupun langkah-langkah. So macam mana kaedah penghayatan sejarah ni, okay, bagaimana kaedah penghayatan sejarah ni dapat mencapai matlamat. Matlamat tu tengok pada pembayang, menyatukan semua bangsa tadi, perpaduan. Dan yang
Matlamat yang kedua adalah mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Okay, contoh jawapan mungkin kita boleh cakap, untuk mewujudkan perpaduan, kita kena menghormati budaya kaum lain. Okay, soalan ni kita dah bincang sebelum ni. Soalan macam mana kita nak mengelakkan berlakunya perpecahan antara kaum. Okay, menghormati budaya, lepas tu menghayati rukun negara. Segala hal-hal yang berkaitan dengan perpaduan, kaedah-kaedah yang berkaitan dengan perpaduan boleh dimasukkan untuk soalan 9C. Okey, ada yang nak tanya berkaitan dengan soalan 9C? Tak ada. Okey, kita teruskan dengan soalan 10. Soalan 10. Soalan 10 ni dah berapa kali masuk dalam trial yang kita bincang sebelum ni. Cuba awak tengok kat situ ada 3 perkara. Akta Bahasa Kebangsaan, okay, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Sukan Untuk Semua. Okay, so sekarang ni kita tengok ketiga-tiga dasar ni adalah berkaitan dengan persamaan dia nanti adalah perpaduan. Kita tengok pada Akta Bahasa Kebangsaan, F2 tu dia tulis menjamin perpaduan. Dasar Kebudayaan Kebangsaan dia ulang balik memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan, F5. Lepas tu Sukan Untuk Semua, F10, alat. Cikgu. Ya. Kalau soalan ni kena bagi tiga-tiga aspek tu Kena bagi tiga-tiga aspek tu. Sebab kat situ 6 markah kan? 6 markah, dan ingat cikgu cakap itu 6 markah, 3 perenggan minima. Dia macam soalan yang kita bincang, soalan ciri-ciri monumen dalam tamadun Cina yang ada tembok besar Cina, Istana Kota Larangan, lepas tu kuil dengan pagoda tu. Oh. Okay? Yang dia minta ciri-ciri kan? Kat situ 6 markah. 6 markah maksudnya 3 perenggan, kena terangkan satu-satu. Boleh? Okey, tengok pada sukan. Okey, Sukan Untuk Semua pun sama juga, pengulangan pada ayat perkataan perpaduan. Ya, cuma sekarang ni tu satu kaedah, bila awak ulang perpaduan bagi 3 dasar tu dah dapat 3 markah automatik. Okey, yang 3 markah lagi awak nak dapat dengan faham. Kalau Akta Bahasa Kebangsaan, kita ingat bahasa apa yang kita gunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Kalau kat situ dah kita dah cakap memertabatkan bahasa Melayu, 1. Okay, Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Kita tengok apa peranan kebudayaan kepada negara. Peranan kebudayaan ni sebagai F4, identiti negara. Ya? Sebab tu kita dapat cuti perayaan untuk setiap kaum yang ada dekat, setiap kaum utama yang ada dekat Malaysia. Okey, Sukan Untuk Semua. Sukan Untuk Semua, bila apa yang awak faham tentang Sukan Untuk Semua, maksudnya penyertaan, kita tengok F12, membuka peluang penyertaan sukan pada semua kaum. So dekat sini tadi kalau kita ulang perpaduan dah dapat 3, kita faham apa berkaitan dengan dasar tu dah dapat 3, so dekat situ memenuhi jumlah markah penuh untuk soalan 10A. Okay, boleh? Alright, seterusnya kita pergi soalan 10B. Soalan 10B, jelaskan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat di 10A. Okay, jelaskan usaha, maksudnya langkah-langkah lah. So dekat sini, soalan ni kalau satu kaedah untuk awak faham. Pertama, kita dah bincang juga soalan ni, awak tengok yang perkataan yang berkait dengan awak mungkin yang F3 tu. Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa. F4, slogan Bahasa Jiwa Bangsa. F5, bila dia cakap saja Akta Bahasa Kebangsaan, maksudnya sekolah menengah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, yang lain, bila terangkan itu, kalau UKM, setiap kursus dalam pengajian dia kena gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kat situ dah dapat 2 markah pada F9 dan F10. Okey, kebudayaan pula, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, dia bermasuk pada perarakan citra warna Malaysia lah. Sukan ni kita ulang balik. Sama ada aktiviti kurikulum peringkat sekolah, F14,
F15, Majlis Sukan-Sukan Sekolah ditubuhkan. F16, pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. F18, Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2 tahun sekali. Okay, so kat situ dia dah lebih daripada jumlah markah yang diminta. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya, soalan terakhir untuk 10C. Sejauh manakah dasar tersebut mencapai matlamat dia? Maksudnya, kita tengok pada 10A, 10A tadi, matlamat dia yang fokus kepada perpaduan melalui bahasa, melalui kebudayaan, melalui sukan. Adakah sekarang ni mencapai matlamat? Ya, adakah dasar tu mencapai matlamat? Kalau nak mudah, dia boleh sama ada awak cakap tidak mencapai ataupun mencapai. Sebab ni dia macam tanya pendapat. So nak mudah ke untuk soalan ni, awak cakap saja mencapai matlamat dengan apa? Kena bagi tahu penjelasan. Contoh kita cakap penyertaan pelbagai kaum dalam sukan SUKMA. Itu satu. Kebudayaan, macam perayaan kaum diraikan secara bersama-sama antara satu sama lain dengan menghormati budaya masing-masing. Okay. Lepas tu kalau akta bahasa kebangsaan, kita lihat kebanyakan masyarakat di negara kita sekarang boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Okay. Ini untuk bentuk soal jawapan pada 10C. Okay. Ini juga terpakai kaedah jawab dia sama ada analitika ataupun rubrik lah. Sama ada fakta, huraian, contoh, inference ataupun awak bagi je senarai, tak ada masalah. Okay. Tengok pada kesesuaian. Kalau sempat awak bentuk jawapan, kalau awak ambil lah fakta, huraian, contoh, inference. Kalau dia mengganggu jumlah masa awak untuk siapkan untuk satu-satu soalan tu, bagi je lah fakta. Tapi macam cikgu cakap itulah, bagi pusingan pertama untuk soalan 6 atau 8 markah, dapatkan 3 perenggan dulu. Kalau boleh, fakta, huraian, contoh, inference. 1 perenggan tambahan, kita bagi fakta sahaja. Okey, baiklah, kita akan pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir adalah soalan 11. Soalan yang terakhir untuk bahagian B, soalan 11 ni dah banyak kali masuk dekat trial negeri lain. Cuma awak kena hafal lah. Kena hafal dan kena faham. Pertama kita pergi kepada soalan yang pertama, bagaimanakah faktor tersebut mempengaruhi pengubalan dasar luar negara? Okay, ini ingat dasar luar, hubungan negara kita dengan negara lain. Okay, sejarah tak ada masalah. Macam ada, sejarah ni bermaksud perkara yang lampau. Kalau dasar luar negara dulu, ada tak kita buat hubungan dengan negara lain yang dia menjadi asas kepada hubungan negara kita dengan negara tersebut pada masa kini? Okay, F1, zaman kesenian Melayu dengan F2, Cina, Arab, Siam, negeri-negeri Kepulauan Melayu. Okay, ini diterangkanlah hubungan berbentuk perdagangan, hubungan Melayu serumpun, diplomatik dengan negara Commonwealth. Commonwealth ni maksudnya negara yang bawah jajahan British yang pernah berlaku pada zaman dulu. Okay. F8, ancaman daripada Parti Komunis Melaya. F9, dasar pro-barat dan anti-komunis. F10, bergantung kepada kuasa barat dan perdagangan. Okey, kita tengok faktor politik. Itu dia lebih sentuh berkaitan dengan demografi dengan sejarah. Untuk soalan SBP ni, dia sentuh juga faktor politik. Faktor politik, kita tengok F11, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, maka berhak menentu hal dituju masa depan sendiri. F12, menekan pemeliharaan kedaulatan negara lain. F13, menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di Asia Barat. F14, berpegang teguh pada prinsip dan piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. F15, menyokong semua resolusi. Silap kat situ, resolusi. Okay. Itu untuk soalan 11A. Okay, kita tengok soalan 11B. Okay, 11B, kita tengok dia cakap kenapa dasar luar negara berubah daripada pro-barat kepada dasar berkecuali. Ingat, kita merdeka saja, Tunku Dalaman terpaksa buat dasar pro-barat sebab masa tu kita berada dalam kategori negara dunia ketiga yang perlukan bantuan daripada negara yang lebih kuat. Okay, tapi masuk saja zaman Tunku Abdul Razak, kita dah mula berubah kepada dasar berkecuali, jalinkan hubungan dengan kedua-dua pihak yang bertelagah. Okay. So dekat sini kita tengok kenapa perkara itu berlaku. Pertama, kurangnya peranan AMDA di timur, kurangnya pengaruh Britain di timur,
pergolakan yang berlaku di Vietnam, Perang Vietnam. F4, melibatkan dua kuasa besar Amerika Syarikat dan China. F5, pengisytiharan konsep zon aman, bebas dan berkecuali, ZOFAN. F6, menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara berformat komunis. F7, China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara, Mongolia. F8, mengatasi masalah dengan kerjasama negara jiran seperti pelarian Vietnam. Okay, ini macam sekarang lah. Macam sekarang kita atasi pelarian daripada Myanmar iaitu Rohingya. Dulu pun kita pernah atasi masalah pelarian Vietnam yang ditempatkan dekat pulau di Terengganu. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan terakhir. Sejauh mana dasar, soalan 11C ni, kalau awak tengok pada soalan, dia bagi tuntutan Filipina terhadap Sabah, pencerobohan perairan negara oleh nelayan asing, tuntutan bertindih terhadap Pulau Spratly oleh Malaysia, China, Vietnam, Filipina dan Brunei. Soalan dia, pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh mengatasi cabaran tersebut tanpa melibatkan pertumpahan darah? So dekat sini, dalam kata lain, soalan ni tanya, apakah cara yang boleh kita buat untuk elakkan konflik ataupun peperangan antara negara? Okay, Sina, langkah yang awak rasa sesuai? Report dekat kuasa besar. Kuasa besar. Kalau awak tengok pada 3 tu Irfan, tuntutan bertindih terhadap Pulau Spratly oleh Malaysia dan China. China tu dah kuasa besar lah. Oh. Jawapan tu betul, cuma awak betulkan ayat dia. Contohnya macam kita berbaik-baik dengan kuasa besar yang lain. Berbaik-baik. Ya? Report tak boleh. Okay. Kalau report tu maksudnya kita tak buat dasar berkecuali dah. Kita dah jadi dasar pro kepada satu pihak. Oh, okey. Ya? Lain? Kalau kita macam memperketatkan buat kawalan dekat kawasan Sabah tu boleh ke? Boleh? Memperketatkan perairan negara Sabah. Sabah. Macam kita buat ESCOM kan? Zon pertahanan yang baru dekat Sabah tu, dekat Lahad Datu. Cikgu, Kimi kata kalau kerjasama boleh ke cikgu? Memperbaiki hubungan Kerjasama. Memperbaiki hubungan antara negara. Okey, memperbaiki hubungan dengan, tapi kena jelas lah. Kalau contohnya kita nak baiki hubungan dengan Filipina, macam mana kita nak baiki hubungan dengan China, dengan Filipina? Contohnya membuat pertukaran teknologi ke, membuat pertukaran kepakaran, itu boleh lah. Oh, okey. Kalau kita tengok tuntutan bertindih terhadap Pulau Spratly ni, kita nak lawan dengan China kita tak mampu sebab dia kuasa dunia. So kat situ selain daripada kita berbaik dengan kuasa dunia lain, apa kaedah yang kita rasa awak rasa sesuai untuk elak daripada konflik dengan China? Kalau bawa bincang boleh ke? Kalau macam kita buat rundingan ke apa ke macam tu. Okey, dia macam ni. Kalau buat bincang sebenarnya tak boleh sebab ini tuntutan bertindih. So masing-masing nak claim Pulau Spratly ni. Apa yang boleh kita buat adalah kita membuat tuntutan ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dekat The Hague, Belanda. Okay, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ni biasanya kalau isu-isu berkaitan dengan negara. IC apa tadi cikgu? ICJ. ICJ. Mahkamah Mahkamah Keadilan. Mahkamah Antarabangsa.
anak antarabangsa. Okey. Okey, ada soalan lain? Ada jawapan lain? Zati? Yang pencerobohan perairan negara oleh nelayan asing tu kalau kita buat macam meletakkan askar di sepadan-sepadan negara tu boleh ke? Boleh, tapi tadi kan dah cakap yang meningkatkan sistem pertahanan kan. Askar tu kita jadikan sebagai contoh. Kalau awak nak buat secara rubrik lah, Faktah Huraian contoh. Oh, okey. Okey, Anum. Ada jawapan yang lain? Tak ada. Okey. Sina, sebabkan awak esok ada di rumah masing-masing, waktu kelas awak 9 hingga 10.30 kan? Okey, 9, 10.30 insyaAllah cikgu akan share soalan kertas 1 SBP. Okay, cikgu akan bagi tepat pukul 9. Lepas tu kita akan bincang balik pada pukul 10. Okay, soalan tu juga akan share dalam Telegram lah. Boleh? Boleh. Tapi dalam bentuk soft copy. Right? Okay, kita berhenti setakat ni dulu. Ada sebarang masalah untuk kertas 2? Okay. Alright. Okay, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Cikgu. Cikgu. Selamat malam, Cikgu. Selamat malam. Cikgu. Selamat. Cikgu. Terima kasih cikgu. Welcome.